Selamat sejahtera dan salam sejarah saya ucapkan kepada semua pelajar tingkatan 5 Sekolah Menengah Teknik Tunku Jaafar. Hari ini kita bersama lagi dalam bab 7 membina kesejahteraan negara. Baiklah, apa tunggu lagi? Mari kita kosai sejarah bersama saya. Seperti yang saya bagi tahu tadi, bab 7 iaitu kita akan bincangkan tentang tajuk membina kesejahteraan negara. Minggu lepas kita telah pun membincangkan tajuk 7.1, 7.2 dan juga 7.3. Dan seterusnya pada hari ini kita akan bincangkan tentang tajuk 7.4 iaitu dasar kebudayaan kebangsaan. Seterusnya 7.5 sukan sebagai alat perpaduan. Dan yang terakhir kita akan bincangkan tajuk 7.6 iaitu rukun negara sebagai tonggak kesejahteraan negara. Okey, kita lihat dulu tajuk 7.4 dasar kebudayaan kebangsaan. Okey, mari kita lihat kepada maksud dan juga sedikit pengenalan tentang tajuk dasar kebudayaan kebangsaan. Baiklah, dasar kebudayaan kebangsaan ini dibentuk untuk mewujudkan perpaduan negara dan integrasi nasional melalui aspek kesenian dan kebudayaan. Okey, maksudnya adalah kita hendak mewujudkan satu masyarakat Malaysia yang mempunyai budaya kebangsaan yang sama. Kita punya tujuan utama adalah nak mewujudkan perpaduan. Terasnya adalah perpaduan dan perpaduan ni diwujudkan melalui kebudayaan. Dan seterusnya yang kedua, kalau kita lihat, dasar ini menjadi garis panduan masyarakat bagi membentuk dan mengekalkan identiti sebagai warga negara Malaysia. Okey, mari kita lihat pada sejarah pembentukan ataupun latar belakang pembentukan dasar kebudayaan kebangsaan. Okey, dasar ini mula digubal pada tahun 1971 dan telah diperakui melalui Kongres Kebudayaan Kebangsaan. Okey, kongres bermaksud satu persidangan ataupun satu mesyuarat yang diadakan secara rasmi. Kongres ini dianggap sebagai lanjutan daripada Kongres Rakyat 1956 iaitu Kongres Kebudayaan Melayu yang telah diadakan pada tahun 1956. Kongres ini dirasmikan oleh Perdana Menteri Malaysia ketika itu iaitu Tun Abdul Razak Husin di Dewan Tuanku Chancellor Universiti Malaya Kuala Lumpur. Dan kongres ini dianjurkan oleh Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Okey, kita boleh lihat kepada kata-kata Tun Abdul Razak semasa merasmikan Kongres Kebudayaan tersebut. Kita mesti menggubal satu identiti bangsa Malaysia dengan mengambil kira semua kaum dan agama. Saya menegaskan bahawa sudah sampai ketikanya bagi kita menentukan identiti atau kepribadian kebangsaan sebagai satu bangsa yang mempunyai maruah dan martabat seperti bangsa-bangsa lain yang merdeka dan berdaulat di dunia ini. Okey, berikut ialah petikan ucapan Tun Abdul Razak. Okey, baiklah, daripada petikan tu kita boleh lihat bagaimana Tun Abdul Razak menekankan tentang pentingnya perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Seterusnya, kita akan lihat pada prinsip utama yang terdapat dalam dasar kebudayaan kebangsaan. Jadi terdapat 3 prinsip utama dalam dasar kebudayaan kebangsaan. Jadi saya ingin tekankan sekali lagi ya pelajar, dasar kebudayaan kebangsaan ini adalah tujuannya mewujudkan perpaduan antara kaum melalui kebudayaan. Okey, kita lihat prinsip yang pertama. Prinsip yang pertama berteraskan kebudayaan rakyat asal rantau Melayu. Jadi kita memberi penekanan kepada rantau Melayu sebagai tunjang, sebagai teras
dasar kebudayaan kebangsaan. Prinsip yang kedua, unsur kebudayaan lain yang sesuai dan wajar diterima sebagai elemen penting. Maksudnya kita juga menerima budaya-budaya daripada kaum-kaum lain. Dan yang ketiga, Islam dijadikan unsur penting dalam pembentukan dasar kebudayaan kebangsaan. Maksudnya Islam diletakkan pada tempat yang utama semasa pembentukan dasar kebudayaan kebangsaan. Matlamat, mari kita lihat pada matlamat pembentukan dasar kebudayaan kebangsaan. Kalau kita lihat ada 3 matlamat utama. Okey, yang pertama adalah kukuhkan perpaduan bangsa dan negara melalui kebudayaan. Seperti yang saya bagi tahu, perpaduan adalah teras utama dalam pembentukan dasar kebudayaan kebangsaan. Seterusnya yang kedua, pupuk dan pelihara kepribadian kebangsaan yang terhasil daripada kebudayaan kebangsaan. Sekali lagi kita ingin menekankan apa? Kepribadian kebangsaan, okay, yang terhasil daripada kebudayaan kebangsaan. Seterusnya yang ketiga, perkaya dan pertingkatkan kualiti kehidupan kemanusiaan dan kerohanian yang seimbang. Maksudnya kita nak seimbang, okay, dari segi jasmani dan rohani, dan juga melalui pembangunan sosioekonomi. Jadi kalau pelajar lihat dalam gambar tersebut, kita boleh lihat tarian zapin, tarian kipas, okay, tarian bhangra. Okay, ini semua adalah tarian-tarian kepunyaan kaum-kaum yang terdapat di Malaysia. Seterusnya, mari kita lihat kepada agensi yang bertanggungjawab melaksanakan dasar ini. Okay, yang pertama, dasar ini dilaksanakan oleh Kementerian Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan. Kini dikenali dengan nama Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia. Dan jabatan-jabatan yang terlibat adalah seperti Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara, Majlis Kebudayaan Negeri, Istana Budaya, dan kita juga ada satu tempat ataupun pusat latihan kebudayaan yang kita panggil dia sebagai Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan ataupun lebih dikenali dengan Aswara. Okey, pelaksanaan dasar kebudayaan ini melibatkan semua. Tadi kita dah lihat kementerian, kita dah lihat agensi, kita dah juga lihat jabatan yang berkaitan dengannya. Maka semua jabatan ini bekerjasama dengan rakyat untuk melaksanakan dasar kebudayaan kebangsaan. Seterusnya, kita lihat kepada beberapa program yang telah dijalankan di seluruh negara, dan program ini dijalankan di bawah Citra Warna Malaysia. Okey, mari kita lihat dia punya penerangan dia. Dasar kebudayaan kebangsaan ini dijelmakan, okey, kita wujudkan melalui program Citra Warna Malaysia. Okey, di mana program ini melibatkan pelbagai kaum dan budaya. Program ini bermula pada tahun 1999 dan mula dianjurkan dan merupakan antara promosi pelancongan untuk negara kita. Antara program yang dijalankan adalah memperagakan kebudayaan, pakaian, tarian dan nyanyian rakyat Malaysia. Okay, program ini diadakan setiap tahun pada bulan Mei dan diadakan di Dataran Merdeka serta melibatkan rakyat pelbagai kaum dan budaya. Kalau kita lihat, Citra Warna ini merupakan satu program yang sangat bagus, okay, di mana setiap kaum yang ada di Malaysia akan memperkenalkan pakaian, tarian dan juga nyanyian mereka. Dan ini secara tidak langsung menarik pelancong asing daripada luar negara untuk berkunjung ke negara kita. Seterusnya, kita akan lihat kepada tokoh-tokoh ataupun kita panggil mereka sebagai penggiat budaya yang banyak membantu menyemai budaya dalam kalangan rakyat Malaysia. Yang pertama, dasar kebudayaan kebangsaan ini
berjaya melahirkan ramai tokoh dan penggiat budaya yang tersohor. Okey, tokoh-tokoh ini memberikan sumbangan yang sangat besar terhadap proses membudayakan masyarakat dan kebudayaan bangsa. Penghasilan mereka penting ataupun sumbangan mereka penting untuk menggalakkan penghasilan karya seni tempatan yang bermutu. Okay? Mereka ni banyak membantu menghasilkan karya-karya yang bermutu dan karya-karya ni digunakan sehingga pada hari ini. Usaha mereka ni berjaya memartabatkan khazanah asli negara supaya kekal subur di Malaysia. Okay, antara tokoh ataupun penggiat budaya yang terkenal di Malaysia adalah Azhar Aziz ataupun dikenali sebagai Mak Ungku. Beliau merupakan tokoh budayawan. Hamzah Dolmat, seni muzik tradisional. Lim Swee Tin dari bidang kesusasteraan. Okay, Samuel Das dalam bidang muzik tradisional India. Syubuddin Yusof, budaya dan kesusasteraan dari negeri Sabah. Dan kita ada Matthew Jagau Jau, okay, seorang ahli muzik tradisional yang dipanggil sebagai Sape dan beliau berasal dari Sarawak. Okay, kesimpulan daripada tajuk yang kita belajar tadi adalah yang pertama, pelaksanaan dasar kebudayaan kebangsaan ini adalah dapat membentuk bangsa yang bersatu padu serta dapat kekalkan identiti negara. Jadi kita fokus kepada bersatu padu antara kaum. Seterusnya, sebagai rakyat Malaysia, kita mestilah berbangga dengan keunikan budaya masyarakat. Okay, ini disebabkan budaya tersebut memperlihatkan kepribadian kebangsaan Malaysia sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Pada tajuk seterusnya iaitu 7.5, kita akan lihat sukan sebagai alat perpaduan. Okey, kita akan lihat bagaimana sukan boleh mewujudkan perpaduan. Okey, mari kita lihat pada pengenalan. Okey, kalau pelajar lihat, sukan ini merupakan satu aktiviti yang sangat-sangat berkesan dalam mewujudkan perpaduan kaum di Malaysia. Okey, sukan merupakan satu medium, okey, yang dapat memupuk perpaduan kaum dan integrasi nasional antara rakyat di Malaysia. Selain itu, sukan dapat mengeratkan hubungan muhibah dan terapkan rasa hormat dalam kalangan peserta. Selain itu, kalau kita lihat, sukan juga mampu mewujudkan masyarakat yang sanggup memberikan sumbangan demi kesejahteraan sosial dan kecemerlangan sukan negara. Kalau kita lihat, kita ada banyak atlet-atlet yang sanggup berkorban untuk negara dengan matlamat ingin menaikkan nama Malaysia di peringkat dunia. Okey, selain itu, kerajaan juga mewujudkan perpaduan melalui pendidikan. Kerajaan cuba menekankan perpaduan melalui pendidikan dan penekanan sukan. Jadi kerajaan tekankan sukan dalam pendidikan. Sukan merupakan aktiviti co-curriculum yang sangat digalakkan dalam kalangan murid sekolah. Dasar satu murid satu sukan dan rancangan integrasi murid untuk perpaduan ataupun kita panggil sebagai RIMOP sangat digalakkan untuk murid pelbagai kaum untuk melibatkan diri dalam sukan yang digemari. Jadi kalau kita lihat, dasar satu murid satu sukan, rancangan integrasi murid ataupun RIMOP ni merupakan antara program-program Kementerian Pendidikan di mana mereka menekankan perpaduan melalui sukan. Yang ketiga, kalau kita lihat, dasar ini memberikan peluang kepada murid daripada pelbagai kaum untuk menceburi bidang sukan serta dapat memupuk semangat setia kawan dan
berpasukan. Yang keempat, dasar ini mampu melahirkan atlet berkaliber sehingga ke peringkat antarabangsa. Okey, melalui program ini kalau kita lihat KPM menjalankan program sukan dari peringkat sekolah rendah dan bakat yang ada kita bawa sehingga ke peringkat antarabangsa. Seterusnya, kejohanan olahraga tahunan sekolah. Kalau kita lihat setiap tahun kita ada kejohanan sukan di sekolah dan kita libatkan murid daripada pelbagai umur dan kaum. Dan yang paling penting, tidak ada acara sukan yang dipertandingkan mengikut kaum. Dan yang keenam, kalau kita lihat semasa kejohanan olahraga tahunan sekolah berlangsung, ramai penyokong serta guru-guru penasihat rumah sukan akan memberikan sorakan dan sokongan kepada atlet sukan masing-masing tanpa mengira kaum. Jadi pelajar boleh lihat di mana penekanan kepada perpaduan tu berlangsung dengan begitu baik semasa acara olahraga tahunan sekolah dilangsungkan. Dan setelah habis peringkat sekolah, kita boleh fokus kepada Majlis Sukan Malaysia di peringkat yang lebih tinggi ataupun di peringkat IPTA dan juga IPTS. Di peringkat universiti, program sukan ini dijalankan oleh MASUM ataupun Majlis Sukan Universiti Malaysia. Okay, Majlis Sukan Universiti Malaysia ni atau MASUM ditubuhkan pada 1974 dan MASUM mengadakan pertandingan sukan dalam kalangan penuntut serta staf universiti tempatan atas dasar ingin memupuk perpaduan dan integrasi nasional. Okay, melalui medan MASUM ini, atlet boleh menunjukkan kebolehan mereka dalam bidang sukan. Dan yang keempat, penganjuran MASUM secara bergilir-gilir dapat menggalakkan integrasi antara negeri. Okay, kalau kita lihat MASUM ni dijalankan mengikut negeri-negeri, maksudnya setiap tahun ada tuan rumah dia tersendiri. Dan bila acara ini dilangsungkan secara bergilir-gilir, integrasi antara negeri ataupun kita boleh panggil sebagai perpaduan atau hubungan antara negeri bertambah baik. Dan peringkat seterusnya kita akan lihat kepada Sukan Malaysia ataupun kita panggil dia sebagai SUKMA. Okay, Sukan Malaysia diadakan secara dwi-tahunan. Dwi-tahunan maksudnya 2 tahun sekali. Okay, diadakan secara peringkat kebangsaan dan sukan ini disertai 13 buah negeri dan wilayah persekutuan yang terdiri daripada Kuala Lumpur, Labuan dan juga Putrajaya. Okay, tujuan utama SUKMA diadakan adalah 2 matlamat. Yang pertama, mengeratkan hubungan antara kaum dan integrasi ataupun hubungan perpaduan antara negeri di Malaysia. Yang ketiga, kita lihat antara contoh SUKMA, pertandingan SUKMA yang pernah diadakan pada 19 hingga 26 April 1986. SUKMA yang pertama telah diadakan di Kuala Lumpur dan disertai 3,849 atlet dari 13 buah negeri di Malaysia. Okey, selain daripada penglibatan atlet kita dalam bidang sukan, Malaysia juga merupakan penganjur sukan antarabangsa yang terkenal di dunia. Okay, ini disebabkan kita mempunyai kemudahan sukan yang terbaik. Okay, kalau kita lihat, kejayaan Malaysia menganjurkan pelbagai jenis sukan pada peringkat serantau dan antarabangsa membuktikan sukan dapat menyatukan masyarakat berbilang kaum di negara kita. Komitmen pemimpin. Okay, komitmen pemimpin iaitu pemimpin banyak membantu dalam penganjuran sukan-sukan tersebut. Okey, komitmen pemimpin dan kesungguhan para sukarelawan yang terdiri daripada pelbagai kaum dapat memastikan sukan dapat berlangsung dengan cemerlang dan kita juga banyak menerima pengiktirafan daripada pihak-pihak luar
sebagai penganjur yang terbaik. Okay, antara sukan antarabangsa yang pernah kita anjurkan ialah Hoki Piala Dunia, Sukan Commonwealth, Piala Thomas, Southeast Asia Games ataupun kita panggil dia sebagai Sukan C, iaitu sukan antara negara-negara Asia Tenggara. Okey, kita juga ada Lita F1 di mana kita buat sukan permotoran Formula 1 dan sukan berbasikal ataupun dikenali dengan Li Tour di Langkawi. Okey, mari kita lihat antara kejayaan-kejayaan Malaysia yang menjadi kebanggaan bersama sebagai seorang rakyat Malaysia. Kejayaan pasukan negara dalam sukan antarabangsa seperti Olimpik, Commonwealth, Sukan Asia, Sukan C, Pesta Bola Merdeka adalah hasil kerjasama pelbagai pihak. Okay, bukan saja atlet, malah jurulatih, pemimpin, rakyat yang memberikan sokongan merupakan antara faktor utama kita boleh mencapai kejayaan sehingga peringkat dunia. Pasukan bola sepak, hoki, badminton, renang, bowling dan olahraga merupakan antara sukan-sukan yang popular di Malaysia. Okay, mereka ni mencapai ataupun mendapat pengiktirafan di peringkat dunia apabila pemain dan jurulatih bekerjasama tanpa mengira kaum. Okay, kalau kita lihat, harapan seluruh rakyat Malaysia adalah untuk melihat kejayaan negara di mana-mana pertandingan sukan. Sukan memainkan peranan yang sangat-sangat penting dalam membentuk sebuah pasukan yang bersatu dan saling bekerjasama untuk mencapai kejayaan. Okay, Malaysia telah melakar kejayaan dalam sukan Paralimpik dan dalam kejohanan olahraga Paralimpik dunia. So kalau kita lihat baru-baru ni sukan Paralimpik telah berlangsung di Tokyo dan negara kita telah mencapai kejayaan yang sangat memberangsangkan dalam sukan Paralimpik tersebut dan kita berjaya mendapat 3 pingat emas dalam Paralimpik yang berlangsung di Tokyo. Okey, so begitu bersemangat atlet kita bertanding semasa Paralimpik. Okey, seterusnya kalau kita lihat, atlet negara telah menunjukkan prestasi yang sangat cemerlang dengan meraih kemenangan dalam pelbagai jenis sukan, contohnya dalam bidang olahraga dan juga memanah. Seterusnya, mari kita lihat antara slogan yang sangat famous ataupun sangat popular semasa berlangsungnya mana-mana pertandingan. Okey, untuk meningkatkan semangat rakyat Malaysia, kita akan gunakan laungan Malaysia Boleh. Okey, slogan Malaysia Boleh ni berjaya mewujudkan patriotisme dalam kalangan rakyat kita tanpa mengira kaum, agama dan budaya ketika menyokong pasukan Malaysia yang bertanding dalam mana-mana pertandingan peringkat antarabangsa atau serantau. Okey, slogan, mari kita lihat kepada slogan ataupun sejarah penggunaan Malaysia Boleh ni. Okey, slogan ni bermula pada tahun 1992 ketika kita menjadi tuan rumah kejohanan Piala Thomas dan juga Uber. Okey, ini adalah untuk pertandingan badminton ya. Okey, laungan semangat Malaysia Boleh oleh penyokong dilihat berjaya apabila kita muncul juara Piala Thomas pada tahun tersebut. Okey, pada tahun 1992 kita juara Piala Thomas dan selepas tu slogan tu mula digunakan secara meluas. Pada tahun 1993 slogan ini digunakan semasa penyertaan Malaysia dalam kejohanan Olimpik di Sepanyol dan kita gunakan lagi slogan Malaysia Boleh semasa kejohanan Sukan C yang berlangsung di Singapura. Dan di bawah yang ketiga kita boleh lihat gambar Piala Thomas yang berjaya dimenangi oleh Malaysia pada tahun 1967. Kita berjaya menewaskan Indonesia, iaitu musuh utama kita dalam badminton, dengan kiraan 6-3. Okey, jadi kalau kita lihat, semua kejayaan-kejayaan ini adalah hasil sokongan rakyat Malaysia
yang berjaya menyatukan seluruh rakyat Malaysia untuk melihat kejayaan negara kita. Okay, mari kita lihat beberapa agensi atau jabatan kerajaan dalam perkembangan sukan dan memupuk perpaduan. Yang pertama, beberapa agensi telah dipertanggungjawabkan untuk meningkatkan pencapaian dan kecemerlangan sukan negara pada peringkat antarabangsa. Contohnya, kita ada Kementerian Belia dan Sukan, Majlis Sukan Negara, Majlis Olimpik Malaysia serta Persatuan Sukan peringkat kebangsaan dan juga negeri. Dan yang ketiga, kita juga ada pegawai pengurusan, pakar perubatan sukan, pegawai teknikal, panel kejurulatihan. Dalam organisasi ini terdiri daripada pelbagai kaum dengan kepakaran dalam bidang masing-masing. Jadi kalau kita lihat, kita ada banyak pakar-pakar, jurulatih, pegawai teknikal dan juga banyak lagi ahli-ahli lain yang terdiri daripada pelbagai kaum. Mereka ni banyak membantu meningkatkan prestasi atlet negara kita. Okey, mari kita lihat antara pemimpin-pemimpin sukan di negara kita yang banyak membantu meningkatkan prestasi sukan negara kita. Jadi kejayaan sukan di negara kita adalah hasil pengurusan sukan yang cekap dan teratur. Kecemerlangan ini disebabkan oleh apa? Bagaimana kita boleh dapat kejayaan ini? Sebab kita ada ketokohan pemimpin persatuan sukan, jurulatih dan para atlet serta pegawai sukan. Mereka inilah yang menjadi tunjang kepada kejayaan sukan dalam negara kita. Okey, keunikan perkembangan sukan di negara kita ni sangat menarik apabila kita ada penglibatan kerabat diraja, ahli politik sebagai penaung dan juga Presiden Persatuan Sukan di Malaysia. Okey, kalau kita lihat, terdapat juga bekas atlet yang menjadi jurulatih serta pengurus pasukan. Okey, oleh sebabkan pengalaman mereka, kita lantik mereka jadi jurulatih dan juga pengurus. Okay, peranan mereka adalah untuk menarik minat dan sokongan rakyat terhadap perkembangan industri sukan negara. Okay, antara tokoh-tokoh yang sangat terkenal disebabkan oleh kejayaan mereka membimbing pasukan negara kita adalah Sultan Haji Ahmad Shah. Beliau baginda merupakan Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia dari tahun 1984 hingga 2014. Seterusnya kita ada Sultan Azlan Muhyiddin Shah, iaitu Presiden Konfederasi Hoki Malaysia. Tuanku Tan Sri Imran Tuanku Jaafar, Presiden Majlis Olimpik Malaysia, MOM. Okay, kita ada Tan Sri Darshan Singgil, Presiden Persatuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia. Okay, kita ada Datuk Seri Kok Chi, Setiausaha Agung Majlis Olimpik Malaysia, MOM. Dan Datuk Peter Velepen, iaitu Setiausaha Agung Konfederasi Bola Sepak Asia Malaysia. Baiklah, kita lihat kepada kesimpulan. Kesimpulannya, sukan berjaya mengukuhkan perpaduan antara kaum dalam kalangan rakyat Malaysia di negara kita. Sukan memberikan peluang kepada semua pihak yang terlibat untuk membentuk masyarakat yang lebih sopan, berintegriti, bertanggungjawab serta dapat menghargai kepentingan, menjaga perpaduan dan juga keharmonian kaum. Okey, so kita boleh lihat banyak kejayaan-kejayaan atlet kita di peringkat antarabangsa. Okey, gambar mereka ada di bawah, ada di sana, ada di skrin, pelajar boleh lihat. Okey, melalui sukan juga pemimpin dan rakyat saling bekerjasama serta berperanan dalam memajukan kegiatan sukan yang membawa kemakmuran kepada negara kita. Okey, seterusnya mari kita bergerak ke tajuk 7.6, iaitu rukun negara sebagai tonggak kesejahteraan negara. Okey, pada akhir pembelajaran, pelajar sepatutnya boleh
merumuskan rukun negara sebagai tonggak kesejahteraan negara. Okey, kalau kita lihat rukun negara. Okey, ramai yang tanya apa tu rukun negara. Okey, rukun negara saya pasti ramai orang boleh hafal 5 prinsip utama dalam rukun negara ya. Okey, kalau kita lihat rukun negara ni merupakan ideologi negara ataupun pegangan kepada semua rakyat Malaysia, dan ideologi ni dibentuk sebagai usaha kerajaan untuk menyatukan dan bimbing rakyat ke arah perpaduan kaum. Okey, apa maksud ideologi? Ideologi ni adalah fahaman atau ajaran yang digunakan atau dicita-citakan untuk dasar pemerintahan dan tujuan lain. So nampak tak betapa pentingnya rukun negara kepada setiap rakyat Malaysia. Rukun negara ialah susunan ataupun prinsip hidup rakyat Malaysia mengandungi nilai kenegaraan dan norma sosial yang mencakupi seluruh aspek kehidupan bernegara seperti ekonomi, politik, agama, budaya dan juga perundangan. Okey, rukun negara ni merupakan kita dah gariskan ikrar yang perlu dihayati oleh semua rakyat Malaysia, dan dia dianggap ni rukun negara ni dianggap sebagai satu falsafah hidup rakyat Malaysia. Okey, mari kita lihat kepada sejarah pembentukan rukun negara. Kita lihat pada bagaimana rukun negara ni boleh dibentuk. Okey, kalau kita lihat rukun negara ni asasnya dibentuk apabila berlaku peristiwa 13 Mei. Jadi salah satu cara untuk memupuk perpaduan adalah melalui rukun negara. Jadi rukun negara ni dibentuk ekoran daripada peristiwa 13 Mei. Pada 29 Januari 1970, rukun negara adalah idea dia timbul hasil perbincangan dan juga pemikiran Majlis Perundingan Negara, iaitu MAPEN yang dibentuk di bawah Magiran, Majlis Gerakan Rakyat, Majlis Gerakan Negara. Okey, seterusnya yang ketiga, MAPEN dianggotai oleh Magiran. Maksudnya MAPEN ni anggotanya terdiri daripada Magiran, kerajaan negeri, semua kerajaan negeri, kita ada parti politik serta wakil daripada Sabah dan Sarawak, kumpulan agama, kita ada kumpulan-kumpulan agama, badan profesional, perkhidmatan awam, kesatuan sekerja, persatuan majikan, akhbar, kita ada wakil daripada guru-guru, dan kita juga ada wakil daripada kumpulan minoriti. Okey. Dan kalau kita lihat pada tahun 2020, okey, tamatlah ataupun genaplah 50 tahun rukun negara diperkenalkan. Okey. Dan pada tahun itu juga kita menyambut Jubli Emas, okey, pengenalan rukun negara. Dan rukun negara ini diisytiharkan secara rasmi pada 31 Ogos 1970 oleh Yang di-Pertuan Agong. Yang kelima, sempena ulang tahun kemerdekaan Malaysia yang ke-13. Jadi bermula tahun 1970 hingga sehingga 2020 kita dah berjaya menghayati rukun negara untuk 50 tahun. Okey, mari kita lihat pada matlamat ke arah kesejahteraan. Okey, kalau kita lihat yang pertama, untuk mewujudkan negara yang bersatu. Okey, kita mendukung cita-cita mencipta satu bangsa dan negara yang bersatu padu. Setiap ahli masyarakat, okey, menganggap diri mereka ni sebagai rakyat Malaysia tanpa mengira keturunan dan juga kepercayaan. Seterusnya, mereka juga mempunyai kesetiaan dan perasaan cinta kepada negara. Okey, seterusnya matlamatnya adalah masyarakat adil. Okey, kita mendukung cita-cita untuk mencipta satu masyarakat yang adil
di mana semua anggota masyarakat, maksudnya rakyat kita, mempunyai peluang yang sama menikmati kekayaan negara. Okey, masyarakat yang adil dapat diwujudkan apabila pihak yang lemah dan kurang berkemampuan dibantu, dan kita bagi mereka peluang yang sama supaya mereka dapat apa? Bersaing dan bebas daripada sebarang penindasan. Maksudnya tidak ada diskriminasi. Okey. Dan kita juga ingin melahirkan masyarakat yang progresif melalui rukun negara. Okey, kita mendukung cita-cita untuk menegakkan satu masyarakat yang progresif mengikut kemajuan sains dan teknologi. Nampak tak? Kita tekankan sains dan teknologi, tapi kita juga tidak lupa kepada nilai-nilai ketuhanan, iaitu agama. Okey, masyarakat progresif ni adalah satu masyarakat yang bergerak maju sejajar dengan perubahan dan kemajuan masyarakat masa kini. Okey, kalau kita lihat progresif ni adalah satu keadaan kita boleh menerima perubahan yang berlaku di sekeliling kita, terutamanya teknologi. Okey, seterusnya masyarakat liberal juga akan dilahirkan melalui rukun negara. Okey, kita mendukung cita-cita untuk memelihara mewujudkan satu masyarakat yang liberal, iaitu yang bebas mengamalkan agama, adat resam serta kebudayaan masing-masing sesuai dengan kepentingan perpaduan negara. Okey, ahli-ahli masyarakat yang bercita-cita mencipta satu masyarakat yang sama sebagai sumber kekuatan kepada bangsa dan negara Malaysia. Okey, seterusnya kita juga ingin melahirkan masyarakat yang demokratik. Okey, kita mendukung cita-cita memelihara cara demokratik, rakyat bertindak melalui parlimen yang dilantik menerusi perlembagaan. Maksudnya kita praktikkan demokratik ni melalui parlimen. Okey, di mana kita lantik ahli-ahli parlimen melalui pilihan raya. Dan semua proses ini dilakukan mengikut perlembagaan negara. Okey, perlembagaan negara ni menjamin kebebasan hak asasi dan kebebasan untuk rakyat Malaysia berpolitik asalkan kita tidak melanggar undang-undang negara. Ingat, Malaysia mempunyai undang-undang. Okey, dan rakyat perlulah mengutamakan kelebihan negara daripada kepentingan sesuatu kaum. Okey, mari kita lihat pada 5 prinsip utama rukun negara. Yang pertama adalah kepercayaan kepada Tuhan. Okey, kalau kita lihat, agama menjadi panduan kepada hidup. Okey, bentuk peribadi yang baik. Apabila kita ada agama, kita dapat menjadi manusia yang lebih baik dan mempunyai kepribadian yang baik. Okey, dan Islam ialah agama rasmi persekutuan, tetapi kepercayaan lain boleh diamalkan dengan aman dan tenteram tanpa sebarang diskriminasi. Seterusnya, prinsip yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Okey, kalau kita lihat, negara kita ni mengamalkan raja berperlembagaan, iaitu raja yang memerintah mengikut undang-undang dan menjadi apa? Simbol penyatuan dan perpaduan rakyat pelbagai kaum. Okey, maksudnya raja menjadi simbol penyatuan pelbagai kaum di negara kita. Pengamalan prinsip ini juga berjaya melahirkan rakyat yang menghormati simbol kedaulatan negara. Okey, contohnya mematuhi undang-undang negara. Kita juga sentiasa sebagai rakyat Malaysia perlu tingkatkan imej negara dan berani pertahankan kedaulatan negara serta mempunyai ciri patriotisme yang teguh. Okey, prinsip yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Okey, kalau kita lihat, keluhuran bermaksud ketertinggian dan
keagungan perlembagaan atau undang-undang. Jadi luhur maksudnya perlembagaan kita berada di tempat yang tinggi. Okey. Perlembagaan ini memberikan perlindungan kepada hak setiap anggota masyarakat ataupun rakyat negara kita. Dan prinsip ini juga menekankan rakyat untuk terima, patuh dan pertahankan perlembagaan kita. Jadi rakyat perlu pertahankan perlembagaan negara kita. Seterusnya, kedaulatan undang-undang. Okey. Rakyat menghormati undang-undang, tidak melakukan kesalahan. Maksudnya kita tak langgar undang-undang negara. Dan kita berusaha sokong penguatkuasaan. Kalau ada mana-mana undang-undang yang nak ditambah baik, menjadi lebih baik, kita sokong. Okey, rakyat bertanggungjawab pertahankan dan pelihara undang-undang negara kita daripada dicabar. Kenapa? Sebab kita nak kekalkan kehidupan yang aman dan harmoni. Okey, dan prinsip yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Okey, kita sebagai rakyat Malaysia sentiasa bersopan santun. Okey, so pentingnya prinsip yang kelima ni, di mana kita nak lahirkan rakyat Malaysia yang bersopan santun dan mempunyai budi pekerti yang tinggi. Contohnya menghormati, berakhlak mulia, kesopanan dan kesusilaan untuk menjamin hubungan yang baik sesama kaum di Malaysia. Jadi bila kita amalkan kesopanan dan kesusilaan dalam kehidupan kita, kita dapat memupuk perpaduan kaum. Dan ingat, kita juga perlu sentiasa bertolak ansur untuk mewujudkan masyarakat Malaysia yang harmoni. Okey, baiklah, kita lihat pada kesimpulan daripada tajuk yang kita belajar. Yang pertama, rakyat Malaysia perlu hayati sepenuhnya prinsip dalam rukun negara. Jadi kita perlu hafal, kita perlu hayati maksud yang terdapat dalam rukun negara. Rukun negara ataupun prinsip rukun negara mampu mengukuhkan dan eratkan perpaduan antara kaum di Malaysia. Hasrat negara sangat penting sebagai peraturan dan norma hidup untuk mewujudkan perpaduan kaum di negara kita. So nampak tak, intipati ataupun tunjang utama rukun negara ni diperkenalkan adalah untuk mewujudkan perpaduan kaum. Dan yang kedua, kita juga berusaha wujudkan perpaduan, okay, yang memerlukan kesungguhan dan rasa tanggungjawab semua rakyat Malaysia. Okay, usaha ni berjaya memantapkan perpaduan kaum. Jadi nampak, kita asyik tekankan perpaduan kaum di mana-mana sahaja. Okay? Dan kita juga ingin mencapai pembangunan ekonomi melalui rukun negara. Jadi usaha ini dilaksanakan untuk meningkatkan kemakmuran negara demi kesejahteraan rakyat. Jadi saya harap semua pelajar boleh menghafal 5 prinsip yang terdapat dalam rukun negara untuk menunjukkan anda sebagai seorang rakyat Malaysia. Okey, baiklah, itu saja sesi kita pada kali ini. Kita akan jumpa pada sesi yang akan datang. Terima kasih atas kerjasama. Saya berharap semua tajuk yang kita bincangkan pada hari ini dapat dikuasai oleh semua pelajar. Sekian, terima kasih.